Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nabda hadzal majlis qiraati umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Musi dan ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai masjid, seterusnya tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama merafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesempatan kita pada malam ini dapat bersama-sama berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam situasi kita berhadapan dengan fasa terbaru iaitu PKPB, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat, sekurang-kurangnya kita masih bersyukur kerana masjid masih lagi dibuka. Kita boleh datang walaupun dengan bilangan yang terhad, dan masih lagi dibenarkan dilaksanakan kuliah seperti biasa dalam tempoh maghrib ke isyak, begitu juga kuliah subuh. Kalau kita nak banding, mungkin ada setengah tempat-tempat lain, khususnya barangkali yang kawasan berada di zon merah, mungkin tidak berpeluang seperti kita di sini yang sudah berada di zon hijau. Bahkan ada masjid yang ditutup sementara. Jadi tuan-tuan, ambillah kesempatan ini sementara masjid masih terbuka ini, khususnya sembahyang fardu. Ramai yang berebut nak masuk sembahyang Jumaat sebab terhad 40 orang. Ada yang hampa terpaksa balik sebab dah cukup. Pergi pula masjid sana pun tak boleh, pergi masjid sana pun tak boleh, sebab dah cukup 40. Tapi sayang, kita lupa apabila sembahyang fardu berjamaah, tak ramai yang ambil peluang itu. Walaupun kefarduan solat fardu berjamaah itu tidaklah pergi sampai ke peringkat kewajipan fardu solat Jumaat itu, tetapi sekurang-kurangnya itulah ruang yang kita ada dibuka seluasnya. Jadi ada kadang setengah tempat, setengah masjid, lenganglah. Waktu sembahyang fardunya agak lengang. Sedangkan sembahyang Jumaat
ya, orang berpusu-pusu. Betul, sembahyang Jumaat tu adalah fardu, wajib. Tetapi jangan sampai kita lupa. Di sini juga sembahyang fardu berjamaah juga adalah merupakan tuntutan yang besar untuk kita tunaikan, khususnya bagi kita lelaki ini. Jadi ambillah kesempatan yang ada. Ya, kita pun tak pasti adakah tempoh 4 minggu ini selesai begitu saja atau bertambah atau berkurang. Wallahu alam, kita berserahlah kepada Allah Taala. Cuma sementara ruang ni ada, kita gunakanlah kesempatan, datanglah ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin saya fikir sembahyang fardu kita taklah terlalu straight sangat kot. Ya, macam mana? Kalau ikutkan sembahyang fardu pun ada juga limit dia. Tapi saya rasa barangkali mungkin taklah straight macam sembahyang Jumaat lah barangkali. Ya, itu dari segi pelaksanaan. Jadi tuan-tuan, kita bersyukur ruang masih ada dan kita teruskanlah istiqamah kita. Mudah-mudahan Allah masih beri kesempatan kepada kita untuk pergi datang ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, insya-Allah malam ni kita sambung pengajian kita. Kita masuk hadis yang kedua dalam kitab 40 hadis berkaitan dengan akhlak mulia. Jadi malam ni kita masuk hadis yang kedua, iaitu tajuknya ialah bersikap lemah lembut. Bersikap lemah lembut. Ini adalah merupakan antara satu akhlak yang cukup tinggi nilainya. Tetapi sukar kita nak bertemu. Ada tu ada, tapi sukar nak bertemu dengan orang yang memiliki sifat bersikap lemah lembut ini pada semua keadaan. Mungkin ada setengah dia bersikap lemah lembut pada situasi biasa. Macam ni, tenang, kita boleh cakap biasa. Tapi bila situasi yang Allah uji dia, satu situasi yang mungkin agak tegang, maka di situlah baru tercabar sikap lemah lembutnya. Baru kita tahu macam mana nak melaksanakan satu sifat yang disebut dalam hadis ini, iaitu sifat ar-rifqu. Ar-rifqu. Malam ni kita bicara tentang sifat ar-rifqu, iaitu sifat lemah lembut. Baik, bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innallaha rafiqun yuhibbur rifqa wa yu'ti 'ala ar-rifqi ma la yu'ti 'ala al-unfi wa ma la yu'ti 'ala ma siwa. Hadis riwayat Muslim. Yang bermaksud daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Taala itu lemah lembut dan suka kepada lemah lembut, dan ia memberi hasil kerana lemah lembut itu apa yang tidak ia berikan atas tindakan yang kasar atau tindakan lainnya. Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan lemah lembut. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersifat dengan sifat lemah lembut ini. Yang kita mungkin tak boleh nak tanding dah. Betapa tingginya nilai sifat lemah lembut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai ke peringkat ada kalanya pada setengah pandangan mata sahabat-sahabat yang lain ini dah melampaui batas. Tapi Nabi tetap dengan sifat lemah lembutnya. Sebab itu kita sebut bahawa sifat lemah lembut ini tinggi nilainya. Kerana dalam Fathul Bari menyatakan ar-rifqu itu membawa maksud lemah lembut dari sudut perkataan ataupun tutur kata.
dan juga tindakan perbuatan. Dia bukan lemah lembut yang lembut tu. Itu lembut sungguh. Ini lemah lembut. Bermakna lemah lembut ni bukan mesti kata-katanya slow, bukan. Kata-katanya itu boleh menyebabkan orang tertarik. Dia bukan mesti cakap slow je. Kamu jangan buat macam ni, tak baik, tak semestinya slow. Ada kalanya kata-katanya itu bersifat tegas, tetapi kata-kata itu masuk ke dalam. Itu maksudnya. Kata-katanya itu masuk ke dalam. Sebab itu kalau kita tengok, nak diumpamakan dengan keadaan sekeliling kita, ada benda yang kita nampak dia lembut, biasa saja, tetapi apabila tindakannya itu memberi kesan yang cukup besar. Buat contoh air. Air kita rasa tak adalah apa sangat nak air ni. Nak kata senjata, air ni jadikan senjata pun kita kata takkan kot. Tetapi air yang dititikkan di batu, hanya titik je. Lama kelamaan akan membuat batu itu menjadi lekuk. Hanya titik saja. Tapi ialah bukanlah kerja kita nak titik air, cuma nak sebut perumpamaan bahawa air dengan hanya menitikkan boleh melekukkan batu. Walaupun kita boleh guna dengan tukul dan sebagainya, tetapi jangan kita lupa bahawa dengan lemah lembut ini akan boleh membentuk manusia. Lemah lembut ini akan membentuk manusia. Sebab itu bukan semua orang mampu nak bersifat dengan akhlak-akhlak yang tinggi nilai. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Dan sifat terpuji ini, termasuklah sifat bersikap lemah lembut ini, sifat terpuji ini tidak semua orang akan dapat mampu melaksanakan dan mengamalkannya. Melainkan apa Allah kata? Illal ladzina sabaru. Orang-orang yang benar-benar bersabar. Kalau kita hadapi setiap situasi itu dengan ketenangan, insya-Allah akan datang kesabaran. Wa ma yulaqaha illa zu hazzin azim. Dan tidak juga boleh dilaksanakan melainkan bagi orang-orang yang padanya ada sebahagian daripada kebahagiaan dunia dan akhirat. Bukan mudah untuk mendapatkan sifat akhlak yang terpuji ini, melainkan orang yang benar-benar dalam jiwa dia ada. Sebab itu kita belajarlah daripada akhlak Nabi ini. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Itulah contoh yang terbaik akhlak yang boleh kita ambil. Kisah yang masyhur kita biasa dengar, bagaimana ketika berada di dalam masjid, tiba-tiba datang seorang Arab Badui masuk dan kencing, buang air kecil di dalam masjid. Itu yang kita biasa masyhur kita dengar. Sedangkan sahabat lain dah nak marah dah. Bukan kata marah, kita pun jangan kata marah. Rasanya macam-macam kita nak buat, nak pelupuh, nak pukul ke. Tapi Nabi kata, biar tenang. Biar dia selesaikan, dia buang air itu. Memang betul dalam masjid, tapi mungkin satu sudut nak ajar kita akhlak dengan sesuatu. Nanti kita tengok lemah lembut ini dalam beberapa perkara. Nabi ini dia lemah lembut dalam beberapa perkara yang kita perlu ikut.
Antaranya ialah lemah lembut kepada orang-orang yang jahil. Ya, orang-orang yang jahil, yang memang tak tahu. Jadi tenang. Salah satu hikmahnya, kalau kita kejar dia, ligan dia, nanti habis lagi merebak najis air kencing dia. Jadi kita tenang. Dah selesai, kita ambil sahaja air, cucikan. Lepas tu teruslah Nabi bagi tahu. Jadi kalau kita rasanya, jangankan orang, kadang-kadang setengah tu kucing masuk masjid pun dia punya hambat ligan tu. Kalau dapat kucing tu rasa dia nak empuk je kucing tu, setengah lah. Setengah masjid dia relax kan. Masjid tak ada masalah. Setengah masjid betul-betul. Ya, memang betul lah. Kalau boleh janganlah bagi kucing masuk dalam masjid. Tapi iyalah, kita jagalah. Janganlah sampai seolah-olah udah orang tak nak datang masjid, kucing boleh datang. Mana nak buatnya? Ya. Itu belum cerita yang lain ni, tiba-tiba nampak kata ada orang pecah tabung. Ya. Katalah kalau tuan-tuan terserempak orang pecah tabung masjid. Kita nak buat apa tuan-tuan? Nak buat apa? Terus bagi dia tazkirah. Kenapa kamu buat apa ini? Kamu tak ada kerja ke? Apa, pelupuh dulu. Mudah ni, baru ikat, baru panggil polis. Atau macam mana tuan-tuan? Ya. Masa begini kita boleh cakap mudah, kena cakap elok-elok. Tapi bila dah berlaku nanti kita tak tahu situasi kita. Ya. Tapi itu kita tadi bukan mudah. Ya. Wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru. Tak boleh, melainkan orang yang betul-betul sabar. Kalau sampai ke peringkat tu dia boleh tenang lagi, Allah Akbar. Ya. Tuan-tuan pernah dengar ada satu kisah yang berlaku. Saya ingat di tanah air kita pun ada, tapi benda ni dah menjadi tular satu ketika, kes pembunuhan di mana, saya ingat di Amerika Syarikat, di luar negara lah. Ya. Yang membunuh tu bukan Islam. Yang dibunuh itu ialah orang Islam. Bapanya Muslim lah. Ya. Masuk dalam mahkamah lah bicara. Ya. Bunuh anak bukannya dia kata apa, pukul ke, bergaduh gitu, bukan. Bunuh. Ya. Bila orang ni minta maaf, ayah dia, apa lagi yang saya boleh katakan? Saya pun bukan boleh pulangkan balik anak saya hidup. Kalau orang minta maaf, saya maafkan je lah, apa nak buat. Tapi proses keadilan di mahkamah tu jalanlah. Cuma nak cerita bagaimana betapa tingginya nilai dia dengan hati yang tenang, dengan berlemah lembut. Bukan mudah. Ya. Anak sendiri. Ya. Akhirnya dia peluk lah. Dia sendiri peluk orang yang bunuh anak dia tu lah. Walaupun dia menangis jugalah. Tapi apa yang dia boleh buat? Melainkan dah orang minta maaf. Ya. Itulah yang kita perlu cuba usahakan. Ya. Bukan sesuatu yang mudah, tapi kita perlu cuba usahakan untuk mendapatkan sifat yang disebutkan oleh Nabi SAW ini. Baik, keterangan hadis. Kelembutan dalam tindakan dan perbuatan adalah satu perkara yang sangat baik. Bagi contoh tuan-tuan, contoh katalah saya sebagai, kita kata apa, sebagai kaki tangan awam. Bila kita kerja di pejabat ni tuan-tuan, kita berurusan dengan pelanggan, klien ni macam-macam ragam dan kerana. Ya. Ada yang tinggi suara, ada yang tengking, ada macam-macam. Macam mana pun kita kena cerminkan suatu yang positif kepada mana-mana lah. Apa jua situasi, bukan mudah. Ada kala kita mampu kawal, ada kala macam-macam cabaran. Ya.
tengking tinggi suara. Ya. Ini pasal apa ni, lambat proses lah apa semua ni. Macam mana ni anak saya nak nikah ni, nak rentas sempadan apa semua. Saya kata, bawa tenang. Kami pun pelaksana. Bukan kami nentukan. Ya. Kami dah rancang nak kahwin, tiba-tiba udah PKPB ni macam mana nak rentas. Saya kata, tak apa, tak ada masalah. Nak nikah boleh. Cuma kena mohon kebenaran daripada polis. Habis macam nak buat? Kami bagi surat. Kami buatkan surat permohonan, nanti pergilah ke balai. Kalau polis lepaskan, kami jalan. Kalau polis tak lepaskan, apa kami boleh buat? Bukan kuasa kami. Itu. Kalau nak ikut emosi, rasa-rasanya, macam-macam kita boleh buat ni. Ya? Nak kahwin, tak nak kahwin, sudah. Kalau nak buat lah. Ya Ustaz? Tak? Dia nak ikut cakap kita lah. Tapi nanti macam-macam hairnya pula. Dan zaman sekarang ni zaman tular lah. Zaman apa ni? Viral ni bukan boleh harap sangat kadang. Ya? Kita cakap panjang penerangannya, tiba-tiba yang viral ni yang hujung je. Tak tahu pangkal ceritanya apa. Jadi kita kena cakap. Ya? Macam-macam. Yang tak tahu cerita pangkal hujung, tiba-tiba viral cerita lain pun satu hal juga. Ya. Jadi kita ambillah tindakan. Tuan-tuan, macam contoh ni, kita PKPB ni, masjid tak dibenarkan lebih, Jumaat lebih dari 40 orang. Janganlah cengih benar. Betul, kita patuh. Janganlah sampai orang 41 tahun balik. Dia punya halau tu dah rupa macam halau apa, binatang masuk kandang je kata. Macam tenang-tenang. Kawan pula bila balik, apalah masjid ni, orang nak masjid pun tak bagi. Dia pun dah tahu sebenarnya memang takat 40. Apa salah cakap dulu, minta maaf bang, minta maaf, kami terpaksa tutup, ya, sebab kami ikut arahan je. 40 orang je. Ni dah cukup 40 je. Contohlah. Kalau nak pejam mata ada sikit-sikit apa ni, ruang ke apa ke, tu pulanglah. Budi bicara kan. Saya kata patuh, kita patuh, tapi jangan lupa budi bicara tu. Kita naik kereta pun kadang-kadang langgar kesalahan lalu lintas pun ada budi bicaranya. Berhenti. Tahu tak apa kesalahannya? Minta maaf cik, tadi saya nak cepat. Apa? Ini apa, rumah saya apa ni, dah apa ni, kata sakit lah apa kat hospital, emergency apa. Okey, lain kali jangan buat lagi. Contohlah. Ada kan budi bicara. Mana-mana pun semua ada budi bicara. Takkanlah masjid tak boleh nak berbudi bicara. Paling tidak cakap lemah lembut. Tamat haji 40. Kalau haji nak masuk boleh. Haji datang awal. Masjid buka 12.30. Pukul 11 haji duduk sini lah. Contohlah. Kalau masjid kadang 12.30 haji buka. Atau haji semayang subuh, jangan balik. Duduk je kat masjid. Macam kat Mekah. Kalau balik, confirm susah nak datang semayang Jumaat dah. Contoh, cakap elok-elok lah. Apa salah? Tak apa. Ada rezeki, minggu depan, haji boleh masuk masjid. Mungkin datang awal. Ini pasal minggu pertama ni semua semangat nak datang. Cakap elok-elok. Ini syak ni, tak boleh. Balik. Allah, kesian. Itu sebab saya sebut dengan masjid saya kata, tuan-tuan, kita sebagai pelaksana, kita akur dengan arahan. Dia cakap, kita akur dengan apa jua arahan dan SOP. Namun dari segi pelaksanaan, jangan lupa gunakanlah ruang budi bicara. Kan molek sikit. Ya. Boleh ke tuan-tuan? Saya tak tahu masjid ni. Itu serahlah pada pengurusi. Saya pun tak cover kawasan daerah sini. Ya. Sebab kadang-kadang situasi berbeza. Macam masjid area kampung dalam-dalam kan. Tak sabit PKPB pun jenuh nak cari 40. Tak sabit PKPB ni. Ya. Macam sini, bila kawasan area tengah-tengah pekan, mungkin tak ada masalah. Ya. Kadang-kadang jenuh kira satu dia.
Dah disebut 40 tak tahu lah Ustaz. Rasa-rasa tak dapat juga 40 ni. Macam mana? Itu kita kata. Dah lah. Tak PKPB pun jenuh nak panggil orang datang. Time PKPB, kita cengih pula. Tak boleh, tak boleh. Jenuh lah. Memang tak ada lah. Jadi, gunalah situ kata-kata yang lemah. Yang menyedapkan hati lah. Kalaupun kita kata, jenuh Ustaz. Kalau setiap kali orang datang, orang datang kita nak cakap lemah lembut, jenuh lah. Ikutlah situasi kita. Ya, insya-Allah kalau kita cakap elok-elok orang akan dengarlah. Kalau tak dengar sekalipun, sepaling-paling tidak dia tak adalah lagi hot. Lagi panas lah orang kata. Ya. Okey tuan-tuan. Baik, kesan yang diperolehi dari tindakan yang dilaksanakan dengan lemah lembut itu amat sangat mendalam, sangat dalam. Ya. Tuan-tuan. Kadang-kadang kita tak tahu tuan-tuan. Rupanya dalam banyak-banyak benda, yang itu yang dia terkesan dalam diri dia. Ya. Yang itu yang dia terkesan. Katalah contoh, dalam situasi biasa lah, bukan PKP apa semua ni. Maknanya, tak ada had lagi orang boleh masuk masjid macam biasa. Ada orang, dia baru nak datang masjid. Baru nak belajar. Orang kata terbuka hatilah datang masjid. Ya. Mari ke kita pula salah. Kamu mimpi apa ni tiba-tiba datang masjid? Kawan baru nak berjinak ke masjid. Kita pula potong tanggona. Memang spoil lah. Confirm lepas tu tak mari dah. Siap, dia kata kena hati, aku baru nak melangkah jinak-jinak ke masjid. Udah orang masjid kata rupa ini perli-perli pula. Ya. Ini nak datang masjid ni adalah tu hajat ni tu. Nak jemput kenduri ke apa. Contoh. Contoh tuan. Kadang ada setengah rupa itu juga. Janganlah, biarlah niat dia datang nak sebab apa ke, itu terserah kepada Allah Taala. Yang penting kita sama-sama jelah raikan. Raikan. Kita doakan, ya Allah, mudah-mudahan sahabat kita ni istiqamahlah ke masjid. Mudah-mudahan, ya. Jadi dia ada kesan mendalam. Kalau kita cakap secara perli pun kadang-kadang menusuk kalbu tuan-tuan. Apatah lagi kita cakap elok-elok. Ya. Ada orang nak datang masjid lepas sembahyang dia rehat, baring kejar. Baring penat. Ya. Kita pun datang. Ni masjid bukan tempat tidur. Balik. Kalau nak tidur balik. Ni tambah PKPB ni bukan boleh nak tidur-tidur. Lepas sembahyang habis, kena balik. Kami kena kunci pintu siap-siap. Pintu ni kunci, pintu grill luar pun kunci. Ya. Cakap lah elok-elok. Tak maaf cik, ni masjid. Ya. Kita ni tengah PKPB, ada SOP-nya. Kami pun kena akurlah arahan. Cakap elok-elok. Kan insya-Allah orang akan dengar, ya. Baik, seperti mana halnya perkataan yang dituturkan dengan lemah lembut itu lebih berkesan di dalam lubuk hati. Sebaliknya, tindakan yang kasar dan perkataan yang tidak sopan adalah sangat menyinggung perasaan dan mengakibatkan tertutupnya pintu hati seseorang. Elok-elok kawan tu baru nak berjinak-jinak dengan masjid, langsung tak datang. Tu belum kira budak-budak. Hoi, datang masjid ni nak sembahyang ke nak main? Kalau nak main balik. Cengih betul lah. Penyedahnya tak datang langsung. Umur 70 baru datang. Nama pun budak. Betul lah. Habis tu ustaz nak biar orang budak-budak bising dalam masjid. Kadang-kadang kita cakap ni kita tak tengok juga. Budak-budak satu hal yang kita bukan kita lah. Bukan kita, maksud kita tuan-tuan ni. Maknanya setengah-setengah tempat lah. Yang demo duk bising dalam masjid, kita tak ada heboh pun. Kuliah kat dalam, dia pun kuliah kat belakang sudut.
Orang dah siap azan qomat pun masih lagi bising, cakap. Ya. Itu kita tak sedar. Yang budak-budak lah, kita tahu nama pun budak-budak. Dan kita ni yang dah dewasa ni, apa hanya masih tak faham-faham lagi. Ya. Contoh lah tuan, jangan tuan-tuan ingat saya cakap masjid ni dah. Saya pun tak sembahyang masjid ni, saya tak tahulah. Tapi insya-Allah, okey, masjid terbaik ni, insya-Allah. Setengah masjid tu Allah tuan-tuan, dah qomat dah pun. Dah qomat ni. Allah Akbar, bising. Dah duduk dalam saf. Duduk dalam saf pun bunyi lagi. Apa benda bersembang tak habis lagi kat belakang tak tahu. Gamak-gamak kalau imam dah tegur, rupa gaya dia negur budak-budak tu, terasa tak? Imam pun kata, Bilal, stop dulu. Stop dulu qomat. Ngapa? Sekejap. Tuan-tuan, ni Pak Haji, dengar sini, yang dah duduk dalam saf ni, kalau dah dengar qomat, diam. Dah duduk dalam saf, diam. Jangan bercakap. Agak-agak dia nak terus sembahyang ke balik ni tuan. Menusuk dalam. Itu. Rupa itu juga. Macam dia budak-budak ke siapa-siapa lah. Jadi, adalah pendekatan itu. Jangan sampai menyebabkan tertutupnya hati tu. Fabima rahmatin minallahi lintalahum wala kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawli. Kalau kita marah tinggi suara, lam faddu min hawli, nescaya orang akan lari daripada kamu. Jadi cakaplah dengan kata-kata yang lemah lembut, yang boleh menarik hati orang untuk melakukan kebaikan. Kadang-kadang zaman sekarang ni ada sahaja tular yang orang membuat perbandingan. Masjid ni begini. Kalau rumah ibadat agama lain macam ni okey, bolehlah, apa nak minta bantuan lah, apalah, duit lah. Ada pernah dapat tuan-tuan tular mesej-mesej macam tu? Pernah dapat? Ada je sampai tuan-tuan. Kadang-kadang bukan orang lain, orang masjid, AJK masjid juga yang hantar mesej-mesej tu. Maknanya dia lebih meyakini rumah ibadat agama lain berbanding rumah ibadat agama sendiri. Ataupun itu hanya psikologi saja. Sedangkan berapa banyak masjid yang sentiasa terbuka untuk membantu, apa jua meringankan beban ahli karya ni. Bila Covid ni, ramai yang kena buang kerja, ramai yang terputus pendapatan, bantu ramai masjid. Saya yakin masa PKP awal-awal dulu, banyak masjid yang menghulurkan sumbangan, turun bagi berat, bagi duit, apalah macam-macam. Macam-macam. Tapi jangan sampai kita buat benda-benda yang merugikan umat Islam. Merugikan umat Islam. Khususnya kalau dalam konteks kita ni, institusi agama, masjid lah contoh. Sehingga ia tidak dapat menerima kebenaran yang diperkatakan. Sebab itu dalam konteks berkata lemah lembut ini, apa yang dibawa oleh Nabi ini ada dua. Yang pertama, lemah lembut bersesama makhluk, manusia lah. Yang pertama manusia. Manusia ni pun berbagai peringkat. Yang paling tinggi sudah pastilah sesama manusia ni dengan ibu dan bapa lah. Itu yang paling tinggi lah, sesama manusia. Fala takul lahuma uffi wala tanahuma. Jangan kata nak tinggi suara, kata saja pun dah tak boleh. Jangan herdik dia. Wa qul lahuma qawlan karima. Dengan ibu bapa, tuan-tuan, itulah kunci syurga kita. Jangan sekali-kali kita tinggi suara ni. Walaupun kita tak setuju apa sekalipun, jangan tinggi suara. Kerana bila kita jadi ibu bapa, kita akan tahulah apa situasinya. Terutama ibu bapa, cakap dengan lemah lembut. Yang kedua, sesama ahli keluarga, anak isteri. Khairukum li ahli. Kita buat baik terhadap ahli keluarga, itu yang terbaik. Isteri, anak-anak, cakap elok-elok. Kemudian apa lagi yang diperturutkan oleh Nabi? Banyaklah.
yang sempat saya ingat, ya. Antaranya kita bersikap lemah lembut dengan orang-orang yang jahil. Tadi saya dah sebutlah, orang jahil. Ya. Itulah kecil-kecil tak nak ngaji, dah besar nyusahkan orang. Lain kali ngaji, contohlah, bukan saya cakap tuan-tuan. Ni contoh, maksudnya ialah dia pun baru nak belajar. Masa usia-usia macam ni baru dia teringat Allah buka hati nak belajar. Ya. Dah umur macam ni kan susah nak nyebut, lidah dah keras, mana nak belajar? Tenang. Dia terbuka hati nak belajar, tu pun dah 1000 rahmat. Jadi kita sifat lemah lembut. Ya. Daripada orang yang bodoh sombong, maknanya dia dah memang tahu, tak tahu, memang jahil. Kemudian tak nak ngaku kejahilan dia, dan dia tak mau pula belajar. Itu memang layaklah kita tentam lah cukup. Pasal tak mau belajar. Yang ini dia mau belajar. Ya. Kemudian berlemah lembut kepada orang-orang yang kita kata apa? Yang dia bukan lemah lembut, nanti orang salah faham pula. Kita kata apa? Ada ruang budi bicara, cakap dengan berhikmah tu pada orang-orang yang melakukan dosa. Ketika kita buat, contohnya lah, kita melakukan operasi tangkapan, cegah jenayah syariah ni contoh. Saya pun ada pengalaman itu, tuan-tuan. Ya, kadang-kadang kita kena guna pendekatan yang begitu. Betul, kita ni penguat puasa, bukan kita ni pendakwah. Kita kena tangkap je lah. Kalau pendakwah dia kena kita kira. Tak ada salah pun. Sebab saya pernah, tuan-tuan, ada satu kes tu, dia minum arak. Saya belum cerita lagi rasanya. Dia minum arak tau. Dia umur pun dah berumur dah. Dalam, saya ingat 60, 70 lah kot. Minum arak pun bukanlah minum arak yang masuk kelab malam semua tu. Dia arak beli kat kedai yang biasa-biasa boleh beli tu. Yang kedai serbaneka semua ada tu. Minum pun ke kedai terbuka, kedai gerai-gerai tepi jalan gitu. Dia pun tak lari lah, kita pun tangkap. Tanya anak berapa orang, anak belajar di mana. Bagus, anak dia semua bagus, elok lah. Orang kata latar belakang keluarga okey, tapi macam mana boleh minum arak ni? Kawan-kawan, kita nasihat lah. Tindakan jugalah, tindakan undang-undang kita ambil. Tapi dalam masa yang sama kita nasihat lah, kata dah berumur ni, dah lah, kita nampakkanlah jalan ke akhirat. Tuan-tuan, saya terkejut, tuan-tuan. Lepas tu dia jadi orang kaki masjid, tuan. Jadi kaki masjid. Dialah yang bentangkan sejadah imam. Jangan main. Saya pun tengok, ini orang yang hari tu dah berubah. Itu kata, kadang-kadang kita tak tahu mana satu kata-kata kita yang orang terkesan. Dalam banyak-banyak cakap-cakap kita, kadang-kadang mungkin ada 2 patah je. Yang lain-lain tu dia tak ambil pot pun. Mungkin kita cakap 2-3 patah perkataan dia. Itu yang terkesan dalam lubuk jiwa dia. Baik. Begitulah tabiat seorang insan. Walaupun ia sendiri jahat dan tidak pandai bertindak atau berkata-kata dalam keadaan lemah lembut, namun ia mengkendaki kelembutan daripada tindakan orang lain ke atas dirinya. Walaupun dia memang jenis orang tak boleh cakap lembut, tapi hakikatnya dia nak kalau boleh orang cakap dengan dia pun cakap lembut. Walaupun dia cakap orang kasar, tapi sebenarnya dia pun kalau boleh nak orang cakap elok-elok dengan dia. Kalau cengih pun dia pun tak suka kalau kita cakap tinggi suara dengan dia. Apatah lagi orang yang bukan tinggi suara, orang biasa. Selayaknya juga kita bercakap dengan lemah lembut. Oleh itu, kelembutan adalah dikehendaki oleh setiap orang, sama ada dia sendiri lembut ataupun kasar, tak kira.
Siapa-siapa pun kita background, sebenarnya kita nakkan suatu yang bersifat lemah lembut. Walau siapa pun dia tentera ke, dia bekas polis ke, engineer tegas ke apa ke, dia mesti nak sesuatu yang orang kata apa, menarik hatinya, terasa sampai dalam. Dan telah terbukti bahawa kelembutan itu telah berjaya menembusi pintu hati yang tertutup rapat. Tuan-tuan, kita tengok bagaimana terbukanya pintu hidayah Sayyidina Umar Al-Khattab. Hatinya terbuka untuk menerima Islam, mendengar bacaan Al-Quran yang dibaca oleh adiknya sendiri. Surah Taha ayat 1 hingga 5. Sebab itu kita tak tahu, kadang-kadang ada orang dia menerima hidayah tanpa kita yang mengajak dia. Maknanya niat kita tu bukan mengajak dia buat baik pun. Mungkin kita cakap tu sekadar bersembang. Kita bercakap tu sekadar kita cerita satu kisah. Kita tak kata engkau kena bertaubat, engkau kena mujahadah, engkau tak, kita tak cakap untuk dia. Mungkin kita baca satu cerita, kita kata sedihnya kisah ni. Kita pun cerita. Rupanya yang kita cerita tu terkesan pada dia. Ada orang yang dapat hidayah dengar azan je. Tok Bilal tak cakap pun kepada yang bukan Islam, bila mendengar azan ni harap-harap dapat hidayah. Ada Tok Bilal cakap? Tak ada. Tapi ada orang yang dia dengar azan, hati sayu rasa. Ada orang terbuka hati dengar baca Quran. Baca Quran pun bukan kita baca Quran depan dia. Dia dengar bacaan Quran dekat radio kat rumah dia. Dia tak pernah dengar orang pasang ngaji dekat radio, kat TV. Tiba-tiba tak satu masa terkalih channel ngaji, hatinya terkedu. Terus rasa kelembutan dalam hati. Kita tak tahu tuan. Ya. Baik. Lemah yang kita maksudkan di sini bukan bererti lemah atau lesu, tetapi lemah lembut di sini bererti satu penampilan yang penuh dengan sopan santun dan adab-adab yang mulia, walaupun perkara yang disampaikan itu sebenarnya berat atau mengandungi risiko yang sangat berat. Ya. Bukan bermaksud lemah yang alah dia bukan boleh buat apa pun, kita buat je apa-apa kat dia memang tak boleh buat apa pun, hentam apa lah. Bukan lemah lembut yang begitu, yang jenis ikut je orang nak buat kita apa pun, kita diam. Ya, sebab Nabi walaupun Nabi lemah lembut, tetapi ada ketegasan pada Nabi dalam perkara-perkara tertentu. Tapi ketegasan itu juga masih lagi dilihat dalam ruang lingkup lemah lembut. Sebab kadang-kadang ketegasan Nabi itu bersifat yang orang boleh terima dengan tenang. Ya, sebab itu kita pun kena ambil lah sifat yang bagaimana Nabi ada tu, ya, sampai ke peringkat orang boleh masuk Islam. Ya. Saya teringat ada satu kisah seorang pendeta Yahudi. Sikit tuan lah sebelum kita tangguh. Ya, seorang pendeta Yahudi, dia masuk dalam dalam sah semayang ni, dia tarik Nabi, ya. Kemudian dia kata, bila kamu mau bayar hutang saya? Terkejutlah sahabat-sahabat naik. Sayyidina Umar dah angkat pedang lah. Ya, bayang orang cekak, tarik Nabi, bukan cekak lah, tarik. Ya, bila kamu nak bayar hutang kamu pada aku? Ya, pendeta Yahudi. Ya, kemudian sahabat semua dah macam dah. Nabi kata, tenang. Aku bukan mengajar kamu dengan cara begitu. Kalau betul kamu ingin memungut hutang, mintalah dengan cara yang penuh sopan dan santun. Rupanya pendeta ni kata, sebenarnya aku datang bukan aku nak minta hutang pun, tetapi aku nak melihat benarkah sifat itu ada dalam diri kamu, sebagaimana yang dinyatakan dalam kitab Taurat. Sebab dia pendeta Yahudi. Sebab kalau ketika biasa orang boleh sabar tuan-tuan, orang boleh cakap elok kan, sebab macam ni lah, tenang. Tapi bila macam itu, belum tentu orang boleh cakap tenang. Tapi bila macam tu pun boleh cakap tenang lagi, maka betul lah inilah yang dikatakan utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya
dia mengucap syahadah di hadapan Nabi. Ringkas ceritanya. Jadi sebab itu kita tahu betapa besarnya kesan apabila kita bercakap dengan lemah lembut, walaupun bukanlah satu benda yang mudah, tetapi tidak mustahil untuk kita amalkan. Kalaupun tidak dalam semua ketika, sekurang-kurangnya dalam keadaan biasa dan tenang ini, kita berusaha bercakap dengan lemah lembut. InsyaAllah Allah Ta'ala akan sentiasa membimbing kita kalau kita dengan lemah lembut, terutamanya bersama-sama dengan masyarakat di sekeliling kita. Ada orang bila dia ada kuasa, dia memang gunalah kuasa dia. Sampai orang kata, kamu bos ke aku bos? Nak kata apa? Bila pencen orang tak pandang lah. Sebab tak ada nilai hormat tu dah. Sebab hormat dulu semata-mata kerana jawatan. Tunggulah hang dah pencen nanti, orang tak pandang dah. Contohlah, minta maaf lah kot, ada yang dah pencen sini. Semua ni kebanyakan ni pencen lah. Tapi gitulah kita tuan-tuan. Kadang-kadang orang muliakan kita sebab kita ada jawatan. Tapi kalau kita memang berakhlak dengan akhlak mulia, kita ada jawatan ke, kita tak ada jawatan ke, orang akan hormat kita. InsyaAllah. Wallahu alam tuan-tuan, saya rasa cukup sekadar itu untuk kuliah kita malam ni, yang baik daripada Allah Ta'ala, kelemahan dan kekurangan atas diri saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tangguh tasbih parah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat tawasaw bil haqq tawasaw bis sabr. Sadaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.